Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar awak Bahasa Melayu Tahun 3, buku aktiviti jilid 2, muka surat 23, 24 dan 25. Tema 6, Kelestarian Alam, Unit 16, Pengurusan Sisa Pepejal dan disediakan oleh saya iaitu Cikgu Sarsuliza. Aktiviti 1. Bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Khidmat pengurusan sampah. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Okey, sekarang ni ada dua bahagian iaitu di sungai dan juga di darat. Dahulu cikgu nak terangkan. Yang ini adalah peta buih. Okey, peta buih pengurusan sampah di sungai dan di darat. Sekarang ni yang pertama di sungai, kutipan sampah di sungai. Okey, kalau kita tengok di darat, kutipan sampah dari rumah ke rumah. Berbeza, tak sama kan? Baiklah, sebelum tu cikgu nak terangkan yang hijau adalah yang berbeza, kemudian yang putih adalah yang sama, maknanya sama aktiviti yang dilakukan. Sekarang ni kita letak, sekarang ni kita cari di sungai mana yang sama dan mana yang tidak sama. Di sungai, kutipan sampah di sungai. Di darat, kutipan sampah dari rumah ke rumah. Berbeza kan? Jadi, yang di sungai ni kita letak kat sini. Kita letak kat bulatan bahagian kiri ni. Kemudian kutipan sampah dari rumah ke rumah kita letak di dalam bulatan bahagian kanan ni. Kutipan sampah dari rumah ke rumah. Seterusnya, menggunakan bot yang diubah suai di sungai. Manakala di darat, menggunakan lori sampan. Berbeza kan? Jadi menggunakan bot yang diubah suai ni kita letak di dalam bulatan ni. Kemudian menggunakan lori sampah tak sama, kita letak dekat sini. Menggunakan lori sampah. Yang seterusnya, sampah dikutip cepat. Yang ni sampah diangkut cepat. Kalau kita nak tengok, makna dia adalah sama. Jadi kedua-duanya sama maksud aktiviti dia. Jadi kita letak di bulatan bahagian tengah. Sampah dikutip cepat. Yang seterusnya, kalau di sungai muatan maksimum 50 kilogram. Manakala di darat muatan maksimum 15,000 kilogram. Jadi tak sama kan? Jadi muatan maksimum 50 gram ni kita letak kat peta buih bahagian ni. Kemudian muatan maksimum 15,000 kilogram kita letak kat peta buih belah kanan. Yang seterusnya, akhir sekali di sungai. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Di darat, tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Walaupun yang di sungai, yang ni untuk persekitaran, tapi maksudnya adalah sama, iaitu menjaga kebersihan. Jadi kita letak bahagian sini, iaitu peta buih di bahagian tengah sekali, iaitu tujuannya untuk menjaga kebersihan. Saya harap awak faham. Kalau putih ni maknanya sama aktiviti yang dilakukan di sungai dan di darat. Manakala peta buih di bahagian kiri 3 ni dan bahagian kanan 3 ni berwarna hijau. Ini adalah aktiviti yang berbeza. Sebab tu kita pisahkan mereka. Yang seterusnya, buka muka surat 24, aktiviti 2. Nomborkan susunan cerita menjadi karangan lengkap. Kemudian persembahkannya. Dia ada bagi 4
perenggan karangan. Kemudian dah bagi jawapan siap-siap nombor 1, iaitu supaya awak lebih mudah nak lengkapkan karangan ni, maknanya nak susunkan karangan ni. Okey. Nombor 1 saya baca, Alia dan ibunya menjemput abangnya dari tapak perkhemahan unit beruniform. Alia melambai-lambai tangan sambil memanggil nama abangnya. Okay, sekarang ni kita cari mana nombor 2. Okey. Tengok yang ni, Azim, apakah barang yang kamu bawa? Yang ni, wah bagusnya anak ayah. Ayah bangga akan sikap prihatin. Yang ni, saya tidak sanggup meninggalkan sampah sarap di tapak perkhemahan. Okey. Kalau cikgu tengok antara 3 ni, okey. Perenggan yang kedua ialah yang ni. Sebab apa? Kita tengok dialog ni. Azim, apakah barang yang kamu bawa itu? Banyaknya bungkusan, tanya ayahnya. Bungkusan inikah yang ayah maksudkan? Tanya Azim. Ya Azim, kata ayahnya. Isi bungkusan ini ialah sampah. Saya menyimpannya di dalam beg kertas ini dahulu. Apabila tiba di rumah, saya akan membuangkannya ke dalam tong sampah. Nampak tak? Kat sini dah nampak dah nilai murni yang ada dalam diri Azim. Okey, yang ketiga. Berdasarkan dialog ni, kita boleh cari perenggan yang ketiga yang sesuai. Okey, kita tengok yang mana. Okey, yang ni ke? Wah, bagusnya anak ayah ke? Ataupun yang ni? Okey, kalau cikgu tengok daripada dialog ni, okey, C inilah adalah yang sesuai untuk perenggan yang ketiga. Okey. Kemudian ayah dia pula jawab. Wah, bagusnya anak ayah. Ayah bangga akan sikap prihatin dan tanggungjawab kamu itu. Mari ayah tolong masukkan barang-barang kamu ini ke dalam kereta, kata ayahnya. Terima kasih ayah, balas Azim. Okey. Sekarang ini adalah perenggan yang ketiga dan yang akhir sekali kita dah tahu sudah tentu yang D ni adalah yang terakhir sekali, itu nombor 4. Okay, saya akan bacakan. Saya tidak sanggup meninggalkan sampah sarap ini di tapak perkhemahan. Semasa aktiviti perkhemahan, saya dan rakan-rakan diberikan pendedahan tentang kesan-kesan pencemaran alam. Oleh itu, saya tidak mahu alam sekitar kita tercemar. Kita harus bersama-sama menjaga alam sekitar, terang Azim kepada keluarganya. Okey. Di sini dalam cerita ni terdapat banyak nilai murni. Saya harap awak boleh mengikuti nilai-nilai murni yang ada pada diri Azim. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih pula muka surat 25. Aktiviti 2, B. Lengkapkan cerita dan persembahkannya. Sang kelah berenang bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak-anak sang kelah seronok berkejar-kejaran sambil mencari makanan. Sang kelah gembira melihat kelakuan anak-anaknya. Okey, sang kelah ni adalah ikan ya. Okey, seterusnya. Amboi, seronoknya sang kelah, tegur sang kekura. Okey, sang kekura ialah kura-kura ni Okey. Oh, sang kekura, terkejut saya. Kami sangat gembira. Sekarang air sungai ini sudah bersih. Saya sekeluarga mudah mencari makanan, kata sang kelah. Saya masih ingat lagi kejadian yang lepas. Kita bersama-sama membersihkan sungai ini selepas banjir. Kita mengulurkan sampah sarap kepada sang monyet di tepi sungai, kata sang kekura. Kemudian, cerita yang terakhir dia ada bagi kosakata. Kosakata ni awak perlu lengkapkan supaya menjadi cerita yang lengkap. Kosakata yang diberi ialah kerjasama mengekalkan kebersihan sungai, alam sekitar akan terjaga,
hidupan akuatik semakin terpelihara dan juga pulang ke habitat masing-masing. Okey, ini adalah contoh yang telah cikgu buat berdasarkan kosakata yang diberi. Kita bekerjasama mengekalkan kebersihan sungai. Nampak tak ni? Kerjasama mengekalkan kebersihan sungai. Oleh itu, alam sekitar akan terjaga. Okey, yang tu adalah ini. Alam sekitar akan terjaga. Yang seterusnya, jika sungai kita bersih, hidupan akuatik semakin terpelihara. Okey, itu adalah kosakata hidupan akuatik semakin terpelihara. Dan akhir sekali, mereka akan pulang ke habitat masing-masing, kata sang kekura. Okey, yang ayat terakhir ini ialah kosakata pulang ke habitat masing-masing. Sekarang ni awak dah lihat bagaimana awak nak menghasilkan ayat yang lengkap melalui kosakata yang telah diberikan, dan ini adalah contoh yang telah cikgu buat. Saya harap awak faham apa yang cikgu ajar awak pada hari ini. Dan kita akan berjumpa pada muka surat yang seterusnya. Sekian, terima kasih.